Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana dalam Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Baik, inspirasi kali ini kita nak ambil daripada semangat Malaysia Madani. Betul. Sesuai dengan bulan kebangsaan yang kita raikan pada bulan ini, dalam masa yang sama juga untuk kita mengimarahkan rasa cinta, kasih sayang kita terhadap negara kita, Malaysia. Oh tanah airku. Dah kibar jaduh gemilang belum? Tanya ni. Kibar kan, jangan lupa kita dah masuk Ogos ni sebenarnya. Dan saya sayang Malaysia, Hani sayang Malaysia, dan saya yakin kalian semua di rumah juga sayang akan Malaysia. Daripada perasaan sayang inilah akan terbit rasa hormat kepada negara kita. Inilah yang kita panggil sebagai semangat patriotisme. Ya, patriotisme ni adalah merupakan dedikasi dan juga pengorbanan demi mempertahankan negara daripada anasi luar dan juga dalaman. Betul. Oleh sebab itulah kita kena bulatkan tekad kita untuk sama-sama bangunkan negara kita sesuai dengan tema lah, slogannya iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Dan kita sebagai rakyat perlulah mainkan peranan kita. Ya, betul. Dan dalam kita mainkan peranan, antara salah satunya adalah kita kena cakna apa itu sebenarnya Malaysia Madani yang diprinsipkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berpandukan kepada 6 trust yang turut memberi ruang kepada wanita juga sebenarnya untuk menyumbang peranan bagi memastikan pembangunan negara bangsa dapat dilaksanakan. Semuanya menerusi musyawarah dan juga maklum balas rakyat. Sebut tentang maklum balas, tak kisahlah kita ni wanita dalam kelompok mana sekalipun, walaupun si rumah atau mungkin ada yang dah pun bersara, suara anda tetap penting. Dan hari ini kita bawakan kepentingan wanita lah dekat dalam Malaysia Madani ini. Kita akan bincangkan topik yang menarik iaitu Malaysia Madani, peranan wanita. Ya, betul. Dan masa yang sama juga jangan lupa untuk tinggalkan komen, pandangan dan juga cadangan anda di Facebook, Twitter dan juga Instagram kami dan juga Facebook Iris Wanita, dan anda boleh email juga ke iris.wanita@gmail.com. Betul. Tak sabar rasanya nak tampilkan tetamu kita. Sebentar lagi. Ya, jadi kembali selepas ini. Ya. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, kembali bersama kami dalam Iris Wanita. Dan kita masih lagi nak membicarakan Malaysia Madani, peranan wanita. Dan hari ini istimewa untuk para wanita, kita tampilkan seorang figura yang hebat sesuai untuk topik kita pada hari ini. Selamat datang kepada Profesor Dr. Haslinda Abdullah, iaitu pengarah Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS UPM. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Zaid, terima kasih Hani. Sama-sama. Itu dia. Pertama sekali yang kita tanyakan adalah bila kita melihat bagaimana separuh perjalanan itu berlalu, maknanya setengah tahun yang sejak Malaysia Madani dibenarkan pada keseluruhan rakyat Malaysia. Tadi pada pemerhatian Prof sendiri, bagaimana agaknya dari segi aspek pemahaman kalangan masyarakat khususnya pada dalam kalangan wanita? Okey, sebenarnya Hani, bila kita bercakap tentang konsep, satu konsep tu kita kena faham apa makna dia. So dalam konteks Madani ni maksudnya ialah maju. Maju dari segi pemikiran, dari segi benda, dari segi persekitaran, fizikal dan sebagainya. So bila kita melihat konsep itu, kita kena faham bahawa konsep Madani ini adalah satu proses. Satu proses yang panjang. Dia akan mengambil masa. Jadi 6 bulan itu masih suam-suam kuku lagi lah pada saya lah. Dan bila kita bercakap tentang konsep dan proses itu, dia melibatkan perubahan identiti, perubahan tamadun. Jadi nak merubah itu bukan melibatkan satu orang saja ataupun 2 orang saja, wanita saja. Dia melibatkan seluruh ekosistem. So dalam konteks ini, bila kita bercakap tentang wanita, kita melihat wanita itu memainkan peranan penting dalam kefahaman berkaitan konsep Madani itu. Dan bila kita cakap pasal konsep, kadang-kadang kita tak perlu
faham sepenuhnya tetapi kita dapat rasa. Contoh, kita bercakap tentang bijaksana ya. Bijaksana tu kadang-kadang kita nak faham konsep tu kita tak jelas. Tapi bila kita melihat tingkah laku orang yang bijaksana, contohnya bila dia bercakap, dia ada wisdom dia, dia ada kematangan dia, dia ada integriti dia, itu nampak impak dia. Jadi konsep madani ini perlu dirasai. Dia mungkin tak faham tapi dia rasa. Dia rasa. Okey, kalau kita imbas kembali kan sekitar Mac 2023 sempena Hari Wanita Sedunia hari itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam ucapannya menegaskan bahawa kejayaan Malaysia Madani bermula dengan peranan yang dimainkan oleh wanita dalam setiap isi rumah itu sendiri. Jadi, apakah peranan yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dan bagaimana ia dapat direalisasikan? Okey Zack, kalau kita melihat dalam konteks ini, memang wanita sangat memainkan peranan dalam apa jua yang diketengahkan oleh pihak kerajaan. Dan dalam konteks ini, saya melihat kalau sebagai suri rumah contohnya kan, dia yang mengurus makanan, dia mengurus kesejahteraan dan juga pendidikan kepada anak-anak itu. Betul. Jadi, kefahaman tentang konsep madani itu dilaksanakan dalam konteks dalam rumah. Jadi bila dia mengurus dengan baik, makanan yang bernutrisi, cukup protein, karbohidrat, buah, serat dan pendidikan, insya-Allah konsep madani itu akan dapat dirasai. Jadi jangan pandang kecil peranan suri rumah dan juga wanita yang berada dalam kelompok yang kecil. Dengar tu ya. Itu yang paling penting. Betul orang kata apa? Bagaimana acuan begitulah kuah. Bagaimana acuan begitulah kuahnya. Dah tersasul kita kat sini. Ya betul sangat. Dalam masa yang sama kan, dari segi aspek itu juga kita nak kongsi sedikit lah. Sebab ramai yang mengatakan bahawasanya konsep itu sendiri Malaysia Madani adalah satu karya yang macam sangat tinggi untuk kita garap dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga bagi rakyat Malaysia keseluruhannya, dikatakan bahawasanya kalau walaupun tadi di awal tadi Prof menyebut bahawasanya kita tak perlu nak faham sepenuhnya, tapi kita perlu rasa. Tapi nak rasa tu pun roh dan jiwa yang tak sampai. Jadi kalau kita boleh kongsikan juga, adakah ini juga kerana fokusnya banyak lebih difahami oleh mereka dalam golongan elit, NGO yang berada dalam peringkat dasar, bukan golongan marahan keseluruhannya? Okey, pada saya penting golongan-golongan ini untuk memahami sebab golongan ini menjadi penggerak ataupun jentera kepada kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita melihat laporan DOSM, 55.5% wanita terlibat dalam pembangunan ekonomi. Tapi jangan lupa yang selebihnya itu berada dalam rumah ataupun dalam kawasan yang mungkin kita tidak katakan dari segi fizikalnya. Tapi saya sebut tadi suri rumah, peranan dia. Jadi dalam konteks ini peranan suri rumah itu saya rasa sangat signifikan dalam mengenengahkan tentang konsep untuk dirasai dan dijiwai. Jadi bila suri rumah itu faham, maknanya dari segi penjimatan kos sara hidup, dari segi pengurusan pendidikan anak-anak, apa yang penting, apa yang perlu. Jadi perkara-perkara remeh yang lain itu boleh dikesampingkan. Kita faham sekarang ini kita tak dapat nafikan ekonomi negara ataupun kos sara hidup sangat tinggi. Tapi bagaimana seorang rumah tu yang faham konsep mengurus anak, memahami konsep ekonomi, memahami konsep pendidikan anak-anak, dapat mengurus dengan baik dan sekaligus mereka dapat mengenengahkan konsep-konsep madani dalam pentadbiran harian mereka. Jadi anda boleh nampak kan peranan suri rumah sepenuh masa ni khususnya. Mereka menguruskan kewangan rumah, mereka juga sebagai menteri kewangan dalam rumah mereka masing-masing. Dan masa menguruskan anak-anak secara tidak langsung pengorbanan dan juga aktiviti harian anda untuk menguruskan keluarga itu merupakan sebahagian dari peranan yang dimainkan yang berkait juga dengan Malaysia Madani. Betul. Permulaannya dari rumah. Jadi jangan pandang sebelah mata ya. Dan mungkin kalau kita boleh tahu kan Prof, semuanya bermula dari rumah. Tapi macam mana kita nak mendaya upayakan, meningkatkan keupayaan golongan isi rumah terutamanya mungkin para ibu tunggal dan sebagainya. Macam mana kita boleh bantu mereka? Okey, saya melihat keperluan supaya wanita ini ada jati diri, keyakinan diri. Ya, bila dia yakin, dia akan tahu apa matlamat hidup dia. Jadi itu penting. Jadi kita kena dedahkan wanita-wanita ini, bagi mereka platform yang seluas-luasnya untuk meningkatkan dia punya jati diri. So dalam konteks ini saya melihat peranan pihak kerajaan dalam sudut-sudut mana pun untuk meningkat martabat wanita itu sendiri. So bila wanita yakin dan mereka mendapat maklumat yang tepat,
Tepat berkaitan fungsi mereka, peranan mereka. Jadi mereka akan lebih terkehadapan dan membawa misi dan visi besar seperti yang diharapkan oleh pihak kerajaan. Itu saya rasa sangat penting lah. Yakin diri itu penting. Yes. Ya, kita harus yakin diri. Macam mana anda boleh menguruskan segala urusan rumah tangga di rumah dengan penuh keyakinan. Apa-apa yang suami anak-anak buat, nak beli apa-apa, itu dah. Itu cara pengurusan, cara rumah, tapi sebenarnya memberi peranan. Mereka menteri kewangan dekat dalam rumah. Dan juga menteri ekonomi lah kita panggil kan. Itu yang paling penting. Jadi semua sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting khusus bagi para wanita. Jadi banyak yang kita akan bawa kepada anda sebentar lagi. Bagaimana sebenarnya poin-poin ada di diri anda yang anda macam tak sedar. Rupanya, sebahagian daripada peranan mainkan untuk mengusahakan peranan. Jadi kita akan kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kekal setia bersama dengan Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Profesor Dr. Haslinda Abdullah bersama dengan kita dalam studio. Ya, kita bincangkan tentang Malaysia Madani, peran wanita. Baik, kita nak kongsi sedikitlah sebab kita tahu macam mana sekali apa dilakukan kerajaan menggiatkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Tapi kalau diri sendiri tak tahu menilai akan potensi diri. Ya, aku cukup bagus ke? Tak ada. Dia rasa macam bagus ke? Saya kat rumah je, tak ada apa-apa kot peranan kan. Tak boleh macam tu sebenarnya. Jadi apa kata kita berikan anda sedikit inspirasi dan idea, rupa-rupanya apa yang dilakukan hari-hari itu ada kaitan. Jadi apa kata kita tanya kepada Prof, kita senaraikanlah pada mereka yang kita ni nampak je nampak tapi bagi mereka kabur pada pandangan mata mereka. Silakan. Okey, Hani, saya rumuskan dalam akronim cantik. Cantik. Okey. Cantik. Wanita ni dia sebenarnya sensitif, cakna dan dia cerdik. Dia kena faham tu, dia cerdik sebenarnya, macam kancil sebenarnya. Jadi dia kena, tapi nak cerdik ni, you kena carilah ilmu dan sebagainya kan. Untuk memantapkan kecerdikan kita itu. Yang keduanya, anggun. Anggun tu bukan saja cantik, tapi dia ada self-confidence. Dia berani. Maknanya bila you lihat seorang tu anggun, dia bukan saja dari segi cara pemakaian, cara pembawakan diri, self-confidence dia, self-esteem dia. Itu kena ada. Jadi itu wanita ya. Dan nafsu. Nafsu kita jangan serong sangat. Nafsu is desire. Desire untuk mencapai. Yes, keinginan untuk mencapai matlamat. Jadi bila dia clear on that, dia akan pastikan dia dapat. Ini kelebihan wanita sebenarnya. Ya. Jadi kita kena faham kita ada itu. Komponen-komponen itu. Tulus. Ikhlas. Wanita ni biasanya hati dia ni bersih. Biasanya lah. Okay? Dan seterusnya ingatan dia. Dia ingat bila birthday, bila pertama kali jumpa, bila kali tempat simpan dokumen. Ingat. InsyaAllah ingat. Kalau ada yang tak ingat tu adalah beberapa saja. Tapi keseluruhannya ingat. Especially perkara-perkara penting. Jadi gunakan ingatan yang tajam, kecerdikan, keanggunan, desire tu dengan sebaiknya dan akhir sekali dipenuh dengan rasa kasih. Kasih itu yang akan mengimarahkan rasa ihsan dalam konteks Malaysia Madani itu. Maknanya bila dia tengok sesuatu perkara, dia bukan saja melihat tetapi dia akan bertindak. Bagaimana mengatasi isu dan sebagainya. Itu kelebihan wanita. Jadi dengan akronim cantik tadi, kita harus sedar bahawasanya kita merupakan aset juga kepada Malaysia Madani. Betul. Nampak ringan saja perkataan cantik tu, tapi sebenarnya bila kita gali, rupanya banyak perkara yang kita boleh kaitkan dengan diri wanita, terutamanya wanita yang mungkin mereka rasa aku ni tak ada peranan, tak ada fungsi, duduk kat rumah sahaja Walaupun mungkin dengan berpakaian sederhana dekat rumah, tapi sebenarnya mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk pembangunan negara. Benar. Itu dia. Benar sangat tu. Jadi, apa yang paling penting adalah untuk kita meningkatkan lagi rasa betapanya kita ni memang ada peranan sangat penting dalam pembangunan negara itu sendiri. Okey, jadi apa mungkin saranan Prof sendiri kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan khususnya kepada para wanita untuk mereka tidak duduk di takuk yang sama saja tapi bangkit untuk sama-sama menjayakan agenda Malaysia Madani. Saya suka bawa akronim ni, emas. Emas. Tadi cantik ni emas pula. Semua wanita terkait suka dengan wanita kan. Jadi dia akan ingat. Emas ni bagaimana mereka dari segi mengurus emosi.
Kita tahu wanita sangat beremosi kan. Sensitif, Tapi emosi ni penting. Bagaimana mereka mengurus itu? Itu kena maknanya dia kena upgrade diri dia dari segi pengurusan emosi. Keduanya dari segi pengurusan masa. Masa kita tahu dalam Islam Allah bersumpah demi masa. Jadi urus masa dengan baik. Urus masa dengan anak-anak, urus masa dengan diri sendiri. Kita ada healing time semua tu kan. Dengan Allah juga kita perlukan masa untuk bersendirian dengan Allah. Jadi urus masa tersebut. Seterusnya akhlak. Jaga akhlak kita. Walau macam mana pun orang akan perhatikan dia ni perempuan macam mana dan sebagainya. Jadi kita jaga. Dan terakhir sekali spiritual. Spiritual kena jaga. Kita rukun negara kita yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu diurus secara spiritual dan beragama. Agama tu kita kena ada ilmu lah untuk beragama. Kan? Jadi saya rasa bila kita ada emas ni, kita insya-Allah terjaga dan kita dapat menampilkan diri secara anggun dan bijaksana dan kita akan lebih ke hadapan dalam konteks memahami madani ini serta membangunkan masyarakat kita seterusnya. Dalam emas tu saya tertarik dengan masa. Sebab kalau tengok memang ibu saya di rumah sebagai suri rumah, sebenarnya dalam tak sedar beliau sendiri sebenarnya yang mengaturkan misi perjalanan hidup dekat dalam rumah tu. Contohnya kena pastikan pukul 1 anak tu dah sampai rumah. Kata sampai rumah lagi dia akan periksa. Dia akan terus telefon. Jadi betul masa tu sangat penting. Kemudian dalam masa yang sama dia boleh uruskan hal-hal masak serentak. Jadi itu antara perkara luar biasa. Jadi sebenarnya wanita ini memainkan peranan yang sangat penting. Benar. Hebatnya seorang wanita itu menguruskan semuanya. Jadi di penghujung ini juga sebagai satu sentuhan emosi juga kepada para wanita ini. Dia rasa di rumah dalam keadaan yang kita tahu bahawasanya penuh dengan tekanan. Dalam mereka menguruskan kesempurnaan kehidupan keluarga, kadang-kadang diri mereka ni terkorban jiwa dan raga. Dan pastinya Puan sendiri melalui situasi yang lebih kurang sama kita hari-hari ini kan. Penuh dengan cabaran. Jadi sebagai penutup bicara kita pada hari ini, mungkin sedikit nasihat yang boleh menyentuh hati rakyat keseluruhannya yang mempunyai keluarga, nak bagi pesanan kepada pasangan, kepada suami, anak-anak, bagaimana mereka pun harus sama-sama mendukung peranan wanita dalam rumah tu sendiri, itu seorang ibu tu dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Pertamanya saya rasa wanita itu sendiri kena menghargai diri dia. Dia kena appreciate diri dia, barulah mereka yang lain akan appreciate diri dia. Dalam bila Hani tanya tentang pasangan dan sebagainya, saya merasakan dalam konteks women empowerment dan sebagainya, keperluan memahami kenapa kita perlu memartabatkan wanita, kenapa wanita itu perlu berilmu, perlu difahami oleh kedua-dua gender ni. Sebab dia tak adalah takut bila women tu being empowered. Dia tak rasa dia akan dibuli. Ada yang kata dia dibuli. Tak ada, sebab wanita yang diperkasa, especially yang ada ilmu agama dan sebagainya, insya-Allah dia faham urusan dan tanggungjawab dia. Jadi tak usah risau. Pada saya pemahaman berkaitan wanita dan women empowerment ini perlu dalam konteks kedua-dua pihak. Jadi kena semua saling bekerjasama dan bergabung untuk memastikan misi kecil dalam keluarga kita semua berjaya dan juga sempurna dari segi kehidupan seharian. Dan begitu juga bayangkan kalau kita sama-sama rakyat Malaysia muafakat dengan konsep dan juga idea yang sama, insya-Allah kita juga akan boleh sama-sama menjayakan peranan wanita itu dalam menjayakan Malaysia Madani. Dan yang paling penting, pasangan kepada wanita itu sendiri juga perlulah memberi sokongan sepenuhnya, kerana kita percaya dengan sokongan pasti wanita boleh terus berkarya dalam kehidupan seharian mereka. Tak kisahlah dalam aspek apa sekalipun. Ya, benar. Okey, dan masa sama juga kita nak ingat kepada anda, jangan lupa kita berada di bulan kebangsaan, dan bukan hanya untuk bulan kebangsaan semata-mata, tetapi semangat itu harus hadir pada bila-bila masa, dan kita marah dan kita meriahkan lagi sempena dengan bulan kebangsaan ini dengan antaranya mengibarkan jalur gemilang. Jangan lupa. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih Zaid pada terima kasih kepada tamu kita Profesor. Saya harap sangat nanti kita boleh berjumpa lagi untuk mungkin kita boleh bincangkan lagi topik seterusnya. InsyaAllah nanti. InsyaAllah. Baik. Dan wanita ni sebenarnya perlu disedarkan juga tentang konsep Malaysia Madani dan peranan mereka dalam membangunkan negara melalui konsep ini, dan diharapkan dengan perkongsian kita dari awal tadi, terutama sekali daripada kata-kata Prof tadi, memberi inspirasi kepada semua untuk sama-sama kita bangkit. Bukan sahaja wanita itu sendiri, jadi mereka yang secara automatik juga akan bangkit dengan adanya semangat roh wanita itu dalam sesebuah keluarga. Demi Malaysia Madani. Ya, betul. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Jumpa lagi pada minggu depan. Saya Zaid Kirana. Dan saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.